يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kalau terlintas di hati kita dengan, kalau Allah tidak berjirim dan bertongkol dan tidak arak yang menumpang di tongkol, maka semacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenar, maka hendaklah, ini wajiblah kita tolak demikian itu, demikian lintasan di hati. Tolak dengan tidak tahu zat Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau terlintas, terdetik di hati kita, terlintas ni dengan, kalau Allah tidak berjirim bertongkol, terlintas di hati kita dengan apa yang terlintas ni? Ni yang terlintas, mari terdetik di hati kita dengan apa ni? Kalau Allah tidak berjirim bertongkol, tidak berbentuk, tidak berjirim, tidak bertongkol, tidak berbentuk, dan tidak arak yang menumpang di tongkol, tidak arak, tidak sifat yang baharu yang menumpang di jirim yang baharu, di zat yang baharu, maka semacam mana pula hakikat zat Allah, sebenar-benar zat Allah yang sebenar ni. Ini mari terlintas, terdetik di hati. Apa hukumnya? Kalau terlintas seumpama tu, maka hendaklah, ini pengamal, wajiblah kita tolak demikian itu, demikian lintasan di hati, terdetik di hati. Kalau Allah ni tidak bertokok, Allah tidak ada sifat baharu, arak ni macam besar, kecil, hitam, putih, tu arak tu. Gerak, diam, tu arak tu. Sifat yang baharu yang ada di jirim zat yang baharu. Jadi Allah tidak berjirim berbentuk, dan tidak ada arak, tak ada sifat baharu yang ada di jirim. Kalau berjirim senang cerita, ni macam kita ni. Ni berjirim, bertongkol, berbentuk, senang cerita. Besar ke, kecil ke, senang cerita. Kemudian ada arak pula, ada sifat baharu di jirim kita, boleh ceritalah. Putih, hitam, ada. Duduk sebelah mana, bergerak, diam, boleh ceritalah. Sebab apa? Sebab ni hak pesen kita ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidak berjirim, berjisim macam kita, dan tak ada arak, tak ada sifat-sifat baharu di Allah Subhanahu wa ta'ala, maka timbullah lintasan di hatinya. Maka macam mana sebenar-benarnya zat Tuhan ni? Ni timbul lintasan seumpama ni hukumnya, maka hendaklah, mana wajiblah kita tolak dalam hati lah. Demikian itu, demikian lintasan terdetik di hati itu. Tolak dengan tidak tahu zat Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala atas dunia pun tidak menceritakan macam mana zat Allah Subhanahu wa taala, sebab tak ada perkataan atas dunia ni yang boleh cerita berkaitan dengan zat Allah. Sebab perkataan atas dunia ni apa? Besar, kecil, itu makhluk. Tinggi, rendah, makhluk. Guna. Nabi satu-satunya yang melihat zat Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Jibril alaihissalam tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Musa alaihi wassalam tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa hanya bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi Musa digelar sebagai kalimullah. Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah melihat zat Allah. Nabi kita seorang-seorangnya yang melihat zat Allah atas dunia. Atas dunia makna sebelum qiyamah. Di hari akhirat, ahli syurga kesemuanya dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga semuanya dapat melihat zat Allah. Atas dunia hanya Nabi kita seorang saja. Tapi Nabi kita balik dari Isra Mi'raj, Nabi cerita tak berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Dan Nabi melihat kan, tidak ada perkataan dunia yang boleh menceritakan berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Cerita apa? Putih, cerah, itu makhluk. Cerita apa? Comel, uduh, itu makhluk. Bulat, pak segi, lepeh, itu makhluk. Cerita apa? Jadi Nabi tak cerita pun berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari lintasan dalam hati kita, kita kena tolak bahawa tidak mengetahui zat Allah melainkan Allah taala jua. Ni mari lintasan ni selepas kejap dah kitanya. Pegangan kita mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah taala bagi sekalian perkara yang baharu, hawadis ayil makhluqat, bersalahan Allah taala akan sekalian makhluk Allah, mana tidak menyerupai, tidak serupa Allah taala dengan sekalian perkara yang baharu, dengan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Kejap dah kita ni lintasan mari pula. Ni cerita buat lintasan. Ni hak lintasan ni, hak kejap dah pegangan kita ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni kejap dah. Marilah lintasan ni pula. Tapi kalau berpegang Allah Ta'ala ni macam makhluk juga, Allah Ta'ala ni bertempat, Allah Ta'ala ni gerak diam, tak mari lintasan pun salah dah dianya. Ni pegangan comel dah, lintasan mari pula. Nak buat guna hak lintasan hak mari ni. Tapi kalau dia pegang dah Allah ni bertempat, Allah ni gerak, Allah ni diam, ni tak timbul bak lintasan lah. Pegangan tu salah dah. Ni pegangan solid molek dah ni. Mari lintasan. Lintasan ni syaitan yang capuk mari ni. Lintasan yang dipanggil khawatir ni. Mari lintasan terdetik di hati ni, yang dicampur oleh syaitan pada zihin kita. Ada zihin ni satu alat di kepala kita yang tergambar apa yang diceritakan. Mari lintasan di kepala otak kita tu. Lintasan ni khawatir. Lintasan khawatir ni benda yang dipanggil ittirariyah dipanggil. Kita jangan lupalah dua perkara. Satu dipanggil ikhtiyariyah, satu dipanggil ittirariyah. Ikhtiyariyah ni pilihan kita. Kita yang nak berpegang, Allah bertempat, Allah gerak, Allah diam. Tu wa 'alaiha maktasabat.
Dan dosa atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Tu dosa atas dia. Sebab dia yang memilih untuk berpegang seumpama tu. Dipanggil ikhtiariyah, pilihan kita. Ada perkara yang disebut sebagai ittirariyah. Ittirar ni yang pandai dia bukan pilihan kita. Dia panggil apa? Terjadi bukan pilihan kita. Terjadi ni lah, lintasan-lintasan ni, ini bukan pilihan kita. Kita memang tambah lintasan-lintasan ni, tapi perkara tu mari terlintas. Dia panggil ittirar, yang terjadi tanpa pilihan kita. Ni syarak tidak ambil salah, sebab bukan ikhtiariyah, bukan maktasabat, bukan benda yang kita usahakan, bukan. Ni syarak tak ambil salah. Dia panggil ittirariyah. Ittirar dia panggil, yang terjadi tanpa pilihan kita. Ittirar. Faham tak? Jadi lintasan-lintasan hati ni kita nak kontrol macam mana? Itu di luar kuasa kita. Ini lintasan hati berkaitan dengan Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala macam mana? Sama juga dengan terlintas di hati akan sifat riya. Terlintas di hati akan sifat takabur. Contohnya lah, terlintas di hati akan sifat hasad. Pun sama juga, syarak tidak ambil salah. Faham tak? Orang kita marilah di hati kita nak seorang ni puji kita. Terlintaslah gitu. Sebab orang mari dah ni, orang tengok kita buat belajar, kita tengah buat amal, mari terlintas di hati nak seorang tu tengok kita, puji kita. Terlintas di hati kita. Itu syarak tidak ambil salah, sebab memang bukan di bawah kekuasaan kita. Kita tengok orang kurang-kurang, tak sekilah kurang dari segi apa pun, kurang dari segi ilmu, kurang dari segi amal, kurang dari segi harta, kurang dari segi pakat contohnya, maka terlimbur di hati kitanya, baik aku daripada dia. Takabur, mari lintasan. Dah tengok orang-orang orang rendah ni, contohnya orang kurang ni, mari lintasan kitanya, lebih aku daripada dia. Terlintas seumpama tu, syarak tidak ambil salah. Sebab itu di luar kekuasaan kita. Kita ambil sifat riak tu, pilih bubuh di hati kita. Kita ambil sifat takabur tu, kita pilih bubuh di hati kita, barulah tu ikhtiariyah, pilihan kita untuk bersifat dengan sifat riak, untuk bersifat dengan sifat takabur, barulah wa alaiha maktasabat, barulah dosa atas seseorang atas kejahatan yang dipilih dan diusahakannya. Sebab lintasan-lintasan ni, ni kita tak boleh nak buat guna ni, memang dimari lintasan seumpama tu. Kan tak? Ni ada ikhtiariyah, ittirariyah. Ittirariyah contoh, orang yang latah. Ittirariyah tu bukan pilihan dia nak bercakap. Sebab tu kalau dalam semayang jadi tak batal. Sebab itu bukan pilihan dia. Ittirariyah contohnya di jenis macam kepala dia bergerak, tangan dia bergerak, dipanggil apa? OKU. Dah. OKU. Maknanya dia, ada orang kan dia jenis bergerak, sekalian anggota tubuh dia bergerak. Hak tu memang dia nyakit gitu. Ada orang ni pula mula-mula comel, tapi dia jadi ni Parkinson apa? Parkinson kan, dia jadi gerak ni, gerak. Itu ikhtiariyah ke ittirariyah? Ittirariyah dia panggil. Sama ada di gerak kepala, hak tu biasanya orang memang di gitu dah daripada asal dia cacat. Ada orang ni Parkinson ni orang molek. Cuma kemudian tu dia jadi duduk saja pun duduk gini, dalam semayang pun duduk gini gerak.
Maka macam mana tu? Semayang tidak boleh bergerak 3 kali dengan anggota yang besar. Itu ikhtiariyah baru batal. Ini ittirariyah, syarat tak ambil kira. Daripada mula semayang sampai ke semayang, sampai ke salam, kepala gerak pun beratus kali pun, itu ittirariyah, syarat tak ambil kira tu, tak ambil salah. Faham tak? Dia panggil ittirariyah, dia panggil. Jadi ikhtiariyah pilihan kita, ittirariyah perkara yang terjadi tanpa pilihan kita. Hak ning ni hak berkait dengan sanda ke kita. Dari segi hakikinya, perkara ittirariyah yang terjadi ni bukan terjadi Allah yang buat. Tapi kita kata terjadi tadi ni sebab tak ada pilihan kita. Tapi ada ke benda yang terjadi? Terjadi dengan bahawa kita tidak memilih. Tapi pegangan kita tetap dah semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang terjadi tanpa Allah buat. Dah tadi kata ittirariyah yang terjadi dengan makna kita tidak memilih. Maka syarat tak letak salah atas kita. Tu situ. Ada ke benda yang terjadi tanpa perbuatan Allah? Jangan salah faham. Sekarang kita cerita hak berkait dengan kita. Perbuatan ni terjadi ke perbuatan ni pilihan kita? Ni kena faham pembicaraan. Hakikinya semua perbuatan Allah. Atau tetap dah. Sekarang kita ahli sunnah. Ada perbuatan yang disandarkan kepada kita. Ada perbuatan yang tidak disandarkan kepada kita. Faham tak? Ni kita cerita hak diri kita ni. Ada perbuatan yang tidak disandarkan kepada kita sebab itu terjadi bukan pilihan. Tapi adakah terjadi tanpa perbuatan Allah? Hak tu tetap dah perbuatan Allah segala-gala. Kemudian perbuatan yang ikhtiariyah disandarkan kepada perbuatan tu, perbuatan kita sendiri selepas kita memilih sendiri untuk melakukan perbuatan tu. Kita memilih sendiri untuk melakukan perbuatan tu. Maka ada hukumlah atas kita sebab kita yang memilih dan kita yang melakukan. Kita memilih untuk berpegang Allah bertempat. Contohnya Allah gerak diam. Maka itu yang kita pilih pegangan. Maka kita berdosa. Pegangan yang terpesong. Kita sendiri yang memilih untuk bersifat dengan riak. Kita sendiri yang memilih untuk bersifat dengan takabur. Maka berdosa. Sebab kita yang memilih. Tapi dari segi hakikinya, pilihan kita itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kerja kita itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi hakikinya, ittirariyah ke ikhtiariyah ke, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap dah. Ni hak sandar ke tak sandar kita. Tu je. Faham tak? Hak ittirariyah, ikhtiariyah ni sandar ke tak sandar kita. Hak bab perbuatan Allah belaka. Tidak ada satu perbuatan walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Itu tetap dah rukun iman yang ke-6 kita. Sebab tu kita jangan cepat apa disebut kata benda tu terjadi. Mung ni kata terjadi wan Tuhan buat belaka. Ni masalah ni. Boleh sebut kata terjadi, dia kata salah mung ni. Mana ada perbuatan yang terjadi, semuanya Tuhan buat, bukan benda tu jadi sendiri. Allah, kita cerita hak zahir dia. Hak hakiki pegangan tetap dah. Faham tak? Lepas tu timbul hak ittirariyah ni. Ittirariyah ni bicara dalam kitab tauhid. Ikhtiariyah satu, ittirariyah dia bicara dalam kitab tauhid. Ittirariyah yang terjadi tanpa pilihan kita. Ikhtiariyah kita yang memilih, kita yang melakukan. Ini bicara ilmu tauhid. Tapi ittirariyah, ikhtiariyah kesemuanya adalah khija'an Allah
Subhanahu wa ta'ala. Qadar, takdir, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana? Macam sebelum lepas lah ada masalah belajar ni, sebut cakap sikit mung ni apa ni, tak ada Tuhan ni. Maduk terjadi ni. Ni penerangah belaka lah. Macam saya biasa buat contoh tu lah. Kebetulan jumpa mung ni tak ada akidah ni. Kebetulan jumpa warna Tuhan yang buat jadi duduk situ. Kebetulan kan? Kebetulan dia mari situ, kita mari situ. Kita pun kata kebetulan jumpa dah. Tuhan buat belaka mari situ tu bukan kebetulan. Tu betul lah. Dan kita kata kebetulan ni hak zahir kebetulan. Mung ni tak ada Tuhan ni, Tuhan buat bukan kebetulan. Ni payah kalau orang salah mengaji pasal ni. Ada. Sandar kepada asbab, sandar pada zahir pun dia tak erti. Tak erti pasal ni. Jadi kalau sebut kata terjadi, tu bicara dalam kitab tauhid. Dan kitab fiqh pun gitu juga tadilah, terjadi tanpa pilihan, melata. Hak gerak anggota kerana cacat, itu terjadi itirariyah bukan ikhtiariyah. Maka solatnya tak batal. Sebab itu benda yang terjadi sendiri dengan bahawa bukan kata bukan Allah buat, bukan. Macam kalau kita bicara bab fiqh lah, tua jadi cuka dengan sendiri, maka cuka nira tadi dihukumkan suci. Kalau tua jadi cuka dengan kita buat bab, contohnya cuka nira tu kekal hukum najis, sebagaimana masa tua masang tu najis, walaupun sudah bertukar kepada cuka nira, hukumnya tetap hukum najis kalau kita yang kita buat bab, contohnya supaya cepat jadi cuka nira. Adapun tua jadi cuka dengan sendiri, cuka nira tu hukumnya suci. Ada ke benda jadi sendiri? Tidak ada benda yang jadi sendiri. Semuanya perbuatan Allah. Tu kata jadi sendiri, zahir dia sebab kita bukan buah bab. Tapi pegangan kita tidak ada benda yang jadi sendiri, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kata kalau kata terjadi apa semua, jadi sendiri apa semua, tak ada salah-salahnya. Pokok ni tumbuh sendiri, kita tak semar-semar pun, kita tak tanam-tanam pun, tumbuh sendiri. Mung ni apa ni, Tuhan buat bukan tumbuh sendiri. Susah. Susah. Sebab dia orang belajar juga, tapi belajar salah guru. Kan kita biasa cakap kan, kadang pokok tu bukan kita semar pun, bukan kita tanam pun, kita kata kan tumbuh sendiri, bukan kita semar, bukan kita tanam. Marah lalu dah. Apa mu sendiri-sendiri warnanya? Tuhan yang buat tumbuh pokok tu. Mana ada benda jadi sendiri? Lepas tu ibu buh pula. Ni tak ada akidah lah, apalah. Ni kena ngaji molek kita dalam bab akidah ni. Kadang-kadang orang rupa agama, lama dah berceramah agama, tiba-tiba tak faham agama pun ada juga. Rasa iman batal syahadah. Rasa iman batal syahadah. Mudah-mudah je. Sesiapa yang bergantung kepada selain daripada Allah, bergantung pada selain daripada Allah, maka batal syahadah, batal iman. Batal syahadah kalau tidak berserah, tidak bertawakal kepada Allah, berserah pada yang lain, maka batal iman, batal syahadah. Apa punya ajaran ni? Tidak berserah kepada Allah, orang ni derhaka batin. Sebab sifat tawakul ni sifat wajib di batin kita dalam ilmu tasawuf. Tidak berserah kepada Allah, hanya bergantung kepada asbab semata-mata, maka kita tidak taat hati. Dipanggil maksiat batin. Bukan sampai ke batal iman, batal syahadah. Tanah kata mana? Buat amal ibadah bukan kerana Allah, kerana yang lain, batal syahadah juga. Buat amal ibadah bukan kerana Allah, batal syahadah. Buat amal ibadah bukan kerana Allah, itu dia panggil riya. Itu sifat cela, haram.
Apa panggil apa? Maksiat batin. Tapi bukan kata batal iman, batal syahadah. Ni orang cakap ni. Orang lama lah ni. Orang kalau orang ada asah, kejut lah tu. Kejut. Taat kepada selain daripada Allah. Taat kepada selain daripada Allah. Taat kepada pemimpin ke, tak taat kepada Allah, batal syahadah. Apa benda lah. Kita sombong, takabur, batal syahadah. Mencintai dunia melebihi mencintai akhirat, batal syahadah. Nak kata mana? Dalam khutbah Jumaat. Jangan kata mana? Apa benda punya ajaran seumpama tu? Itu semua cerita bab maksiat hati. Orang tidak tawakul, maksiat hati. Orang buat ibadat kerana selain Allah, maksiat hati. Orang yang mencintai dunia, hubud dunia, itu pun maksiat hati. Apa nak pergi kepada batal syahadah, batal iman? Tak tahulah. Jadi apa benda jadi sampai ke gitu lalu. Mana kalau kata kau tak reti sangat kalau kita kata kau tak reti sangat. Tetapi dikenali sebagai penceramah agama puluh-puluh tahun dah. Penceramah agama puluh-puluh tahun dah. Tapi tak ada. Tak nak beza hak mana kau bab pegangan, hak mana bab taat zahir, mana bab taat hati, maksiat hatinya hak mana. Tidak berserah kepada Allah itu derhaka hati. Buat amal ibadat bukan kerana Allah itu derhaka hati. Kasih akan dunia itu derhaka hati. Kemudian takabur itu derhaka hati. Bukan membabitkan batal iman, batal syahadah. Tadi ada orang tanya. Dia kata kalaulah kita ambil gambar ramai-ramai, depan tu ada gambar babi, ada orang Islam duk gambar retek, dia panggil batal syahadah juga kat tu. Tu dak panggil batal syahadah gitu. Dengar khutbah kemarin tu lah, batal syahadah. Allah. Nak kata gua ni orang yang ceramah agama, aliran agama, bukan ceramah baru-baru. Kalau kita kata gak apa? Veteran lah, orang lama, orang yang dikenali, orang yang masyhur dalam radio, dalam TV, tiba-tiba tak faham bab agama. Hak maksiat zahir, maksiat hati lah. Kemudian kita cerita ni pula hak asbab zahir terjadi pilihan kita. Memang itu dalam fiqh pun ada, dalam pembicaraan ilmu tauhid pun ada. Ittirariyah, ikhtiyariyah. Ittirariyah terjadi, ikhtiyariyah perbuatan pilihan kita. Tapi sama ada ittirariyah ke ikhtiyariyah ke hakikinya, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetap dah waktunya. Memang itu bicara dalam kitab tauhid, yang mana perbuatan ittirariyah ini sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Sepakat betul mana? 100% daripada Allah, langsung tidak disandar kepada kita. Sama tu ittirariyah tadilah. Ittirariyah ni contohnya tersepak, terjatuh, ittirariyah lah tu. Kita berjalan melangkah, itu ikhtiyariyah. Tersepak itu dipanggil ittirariyah. Walaupun kaki pecah macam mana pun tak ada dosa apa kita, sebab bukan pilihan kita. Berbeza dengan kita jadi geram, kita ngamuk, kita pun sepak barang, pecah kaki, itu ikhtiyariyah, haram kerana mencederakan diri.
Tapi kalau tersepak, pecah kaki juga. Kenapa tak salah? Sebab itu ittirariyah. Terjadi bukan pilihan kita nak sepak tu. Tersepak. Kita panjat pokok itu ikhtiariyah. Ada hukum. Ada hukum lah. Kalau pokok kita harus, kalau pokok orang, timbul hukum lah. Tiba-tiba terjatuh. Terittirariyah. Tak ada hukum. Tapi kalau kita naik pokok, kita pun sengaja terjun nak bunuh diri, itu ikhtiariyah, ada hukum. Mana tersepak dipanggil ittirariyah, terjatuh dipanggil ittirariyah. Di antara ittirariyah laginya, kita kenaling. Pandai kenaling? Kenaling ni kejut tau. Debor ke apa? Kenaling tu debor tau. Kekenaling kesejukan. Dia ada debor, satu dia debor takut lah. Dia ada satunya kesejukan. Geruk. Atau panggil apa tu? Ittirariyah. Sebab bukan kita nak memilih gini. Ni hati dodak. Geruk baju. Tu dia panggil ittirariyah ke ikhtiariyah. Dia panggil ittirariyah. Tu bukan pilihan, tak ada hukum. Tak ada. Jadi hak ittirariyah sepakat ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mana apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung tidak disandarkan kepada hamba, maka tidak ada hukum ke atas hamba. Adapun perbuatan ikhtiariyah ni barulah khilaf antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah Qadariyah. Perbuatan ikhtiariyah ni ahli sunnah wal jamaah disandarkan kepada hamba. Sebab apa? Sebab dia hamba, Tuhan letak kudrah, maka disandarkan kepada hamba. Qadariyah pun disandarkan pada hamba. Hak tak samanya kudrah yang hak letak dia hamba itulah yang bekas akan perbuatan ikhtiariyah kita. Tu Qadariyah. Kita tak ikhtiariyah hamba ni atas jalan usaha saja, tak bekas sama sekali. Bahkan diri pilihan hamba, diri usaha hamba tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala, macam sebut minggu lepas. Jadi beza situ. Jadi hak Mu'tazilah Qadariyah ni perbuatan ikhtiariyah mutlak hak hamba, sebab Tuhan letak dah kudrah dia hamba, tenaga dia hamba, kudrah tu yang beri bekas. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah, perbuatan ikhtiariyah disandarkan pada hamba yang memilih, hamba yang berusaha, ada hukum atas hamba, tapi pilihan dan perbuatan hamba tak ada bekas sama sekali. Semua yang berlaku perbuatan Allah, bahkan diri pilihan hamba tu pun, diri perbuatan hamba tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita ahli sunnah. Adapun perbuatan ittirariyah, memang ahli sunnah ke Qadariyah ke tidak sandar kepada hamba, mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ahli sunnah wal jamaah dari segi hakikinya, sebenar-benarnya ittirariyah ke ikhtiariyah ke sama saja, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma beza ikhtiariyah disandar kepada hamba, maka ada hukum, baik boleh pahala, tak baik kena dosa. Tapi dari segi hakikinya ittirariyah, ikhtiariyah, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittirariyah, ikhtiariyah ni adalah pembicaraan dalam ilmu tauhid. Ittirariyah yang terjadi, ikhtiariyah pilihan hamba, pilihan kita. Ada ni. Jadi kita nak pergi pada terlintas ni ittirariyah lah. Timbul ittirariyah terlintas ni, kita pegang kejap dah. Mukhalafah, bersalahan dengan mana tidak serupa Allah dengan sekalian baharu pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kejap dah kita berpegang ikhtiariyah kita ni. Kita berpegang di akidah dipanggil ikhtiariyah kita lah. Kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, besar pahala. Kita berpegang dengan akidah yang terpesong, besar dosa. Sebab apa ada hukum? Sebab kita yang memilih untuk berpegang
mukhalafah, bersalahan, tidak serupa Allah dengan segala yang baru pada zat, sifat, perbuatan ni kita memilih pegangan pahala besar. Tapi kalau memilih pegangan yang sebaliknya, tu beratlah kita, berdosa besarlah kitanya. Kalau ini berpegang dengan akidah yang terpesong, bahkan terkadang terpesong tu bukan setakat dosa besar, bahkan jatuh kepada kufur. Apabila kejadah kita ikhtiariyah memilih untuk berpegang di akidah kita, mukhalafah Allah dengan segala yang baru pada zat, pada sifat, pada perbuatan, mari pula dah lintasan itirariyah. Mari lintasan hak syarak, tak bubuh kesalahan kepada kita, tapi kita duduk diam lah. Kita kena tolak lintasan yang datang ke atas hati kita. Tapi tadilah lintasan datang ni selepas kejap dah pegangan kita ni. Bersalahan Allah, tidak serupa Allah dengan segala yang baru pada zat. Zat Allah tidak berjirim dan tidak bertempat. Zat makhluk berjirim, bertongkol, berbentuk dan bertempat. Itu zat makhluk. Kita zat Allahnya tidak berjirim, tidak bertempat. Berpegang Allah bertempat berarti berpegang Allah berjirim, berbentuk. Kalau berpegang Allah berjirim, berbentuk sama macam jirim makhluk, maka kafir. Itu kafir. Kalau dia berpegang Allah berjirim, bertempat, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata. Tangan pula tangan yang hakiki pula dia katanya. Tangan yang hakiki. Jadi ada juzuk di Allah Subhanahu wa ta'ala, ada anggota di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berjuzuk ada anggota, itu berjirim, berbentuk, tangan yang hakiki, tapi yang selayaknya dengan Allah, yang tak serupa dengan makhluk. Hak ni hak khilaf ulama ni, kafir ataupun dosa besar ni. Hak kafirnya ada tangan menoneng macam tangan manusia, tu kafir lah. Ada muka besar kecil bulat macam muka manusia, tu kafir lah. Dia berpegang Allah ada muka, Allah ada tangan yang hakiki, Allah ada mata, tapi yang selayaklah dengan Allah, takkan nak serupa dengan kita pula. Terkhilaf ulama, tak ada setengah mengatakan kafir, ada setengah mengatakan dosa besar. Jadi dia berpegang Allah berjirim, ada anggota seumpama tu, serta bertempat Allah, serta bertempat. Ini akidah yang terpesong. Tapi bertempatnya macam mana? Bertempat macam kita lah, bertempat rapat zat kita atas kursi, rapat punggung kita atas latar. Maka Allah pun sama lah, duduk atas arah, bertempat atas arah, rapat zat Allah dengan arah. Mana rapat lah, maka itu kafir. Bertempat atas arah tapi tak serupa dengan kita lah. Itu hak akidah yang terpesong, khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Tapi kita mukhalafah pada zat, zat Allah tidak berjirim, zat Allah tidak bertempat. Lepas tu ayat-ayat mutasyabihah depan dia akan ceritalah hak kesamaran Allah dengan tempat, depan dia akan cerita hak kesamaran Allah dengan tempat. Sebab ayat-ayat Quran hadis yang kesamaran Allah dengan tempat bukan hanya atas arasy, sama ada di langit, sama ada di bumi, sama ada bersama dengan kita, sama ada hampir dengan kita. Ini semua ayat-ayat Quran yang kesamaran Allah dengan tempat. Kita akan cerita di hadapan hak berkaitan dengan ayat yang kesamaran dengan tempat. Kemudian bersalahan Allah dengan makhluk pada sifat. Sifat Allah ni sifat yang qadim, yang ada di zat Allah yang qadim. Adapun makhluk ni sifat yang baru. Sifat makhluk ni termasuklah putih, hitam, tu sifat makhluk. Besar, kecil, gerak, diam, tu sifat makhluk belaka tu. Itu tidak ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bersalahan sifat Allah dengan arak, sifat makhluk yang baru, yang ada di jirim, yang ada di zat makhluk yang baru. Kemudian yang ketiganya, bersalahan tidak serupa pada perbuatan.
perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan manusia contohnya atas jalan usaha yang tak berkah sama sekali. Bahkan diri usaha manusia itu sendiri adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang perbuatan baharu, perbuatan manusia contohnya memberi berkah, maka samalah dengan perbuatan Allah yang beri berkah. Maka lucuklah mukhalafah pada perbuatan, serta lucuklah keesaan Allah pada perbuatan. Lucuklah keesaan Allah pada perbuatan. Mana keesaan Allah pada perbuatan? Lucu pegangan waktu terpesunya perbuatan makhluk mengadakan juga, maka tidak keesaan pada perbuatan dia panggil, tidak keesaan pada perbuatan. Itu dia bicara kepada termasuk hak mukhalafah dan juga hak wahdaniyah. Sebab keesaan pada perbuatan wahdaniyah nanti dia akan menafikan bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, dan menafikan perbuatan selain Allah, perbuatan makhluk yang beri berkah. Kalau bekerjasama, mana bekerja bersyarikat, Allah dengan kita ni bekerjasama, faham tak? Itu dia panggil kamutasi pada perbuatan. Depan dia akan cerita. Ataupun perbuatan Allah suku sakat. Hak besar-besar tu perbuatan Allah, hak kecil-kecil ni perbuatan makhluk. Itu orang panggil apa? Tidak keesaan pada perbuatan. Dia panggil munfasil pada perbuatan. Mana berasing-asing kerja. Allah kerja dia, makhluk kerja dia. Itu berbilang tidak keesaan pada perbuatan. Sama juga dengan ini bersalam pada perbuatan. Kalau makhluk tu bekah juga, mengadakan juga, maka sama je lah. Cuma Allah mengadakan perkara yang besar. Adapun yang baharu, makhluk mengadakan perkara yang kecil-kecil. Tapi maknanya samalah. Allah mengadakan, kita pun mengadakan juga. Mana kata mukhalafah? Mana kata laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir? Mana kata akidah kita walam yakul lahu kufuwan ahadnya mana? Sebab serupa sahaja. Allah mengadakan, kita pun mengadakan juga. Cuma bezanya Allah mengadakan langit dan bumi, kita mengadakan perbuatan kita sendiri. Sebab Allah telah letak tenaga di kita. Bila Allah letak tenaga di kita, kudrah di kita, maka tenaga tu beri berkah. Tapi Allah kedak beri berkah, dak dah tenaga tu, maka sama je lah. Allah yang bersifat dengan kudrah memberi berkah, kita yang bersifat dengan kudrah memberi berkah, tak sama. Faham tak ni? Ni qadariyah lah ni. Allah yang bersifat dengan kudrah memberi berkah, mengadakan langit dan bumi. Allah yang bersifat kudrah memberi berkah, meletak kudrah di kita. Allah yang bubuh kudrah di kita ni. Bila ada kudrah di kita, kita ni makhluk ada kudrah di kita, kita beri berkah sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di kita. Dah sama je lah. Allah mengadakan, kita mengadakan. Sama pada perbuatan. Sifat kudrah Allah memberi berkah, sifat kudrah kita beri berkah. Maka mana kata bersalahan pada sifat? Ada. Ini qadariyah. Ada. Kita dak. Sifat kudrah yang dari kita ni baharu. Bukan sama sifat kudrah Allah yang qadim, yang tak berkah sama sekali. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Kalaulah perbuatan yang baharu mengadakan berkah juga, maka tidak mukhalafah dah lah. Jadi sama aja. Allah dengan kita pun sama, lucu mukhalafah pada perbuatan dan juga lucu wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada dia akan cerita kemudian. Lepas tu saya sebut dah terdahulunya, kita nak kejak di mukhalafatuhu ta'alil hawadis dengan wahdaniyah. Sebagaimana mukhalafatuhu ta'lil hawadis pada tiga, pada zat, pada sifat, pada perbuatan, begitu juga wahdaniyah,
keesaan pun 3 juga, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Yang mana kita nak kejar akidah mukhalafah dengan wahdaniyah ni untuk memastikan kita berpegang dengan akidah suratul Ikhlas. Surah Qul Huwallah tu dimulai dengan Qul Huwallahu Ahad, keesaan Allah. Nak kejar keesaan Allah pada zat, sifat dan perbuatan. Di hujung ayat walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah sesuatu pun yang setara, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kejar mukhalafatuhu ta'ala li hawadih, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Dia dua ni hak banyak keliru ni, banyak terpesong. Hak di mukhalafah dan di wahdaniyah. Dan golongan-golongan yang anti kepada sifat 20, dia sangat anti kepada huraian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab mereka menyabitkan Allah bertempat. Bila kita mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah tidak bertempat, hak ning lah dibenci sangat kepada kaedah sifat 20. Dibenci di mukhalafah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Pertama kali mukhalafah pada zat. Dan kita berpegang mengikut kaedah sifat 20, mukhalafatu ta'ala al-hadith pada zatnya, zat Allah tidak berjirim dan tidak bertempat. Mereka berpegang Allah bertempat. Kemudian ada muka, ada tangan, ada mata, ada kaki pula dah. Jadi inti sangatlah ni dengan kaedah sifat 20. Sebab dia nak pegang sebaliknya. Dia nak pakai zahir ayat, zahir hadis, yang mana pakai zahir ayat hadis, ayat mutasyabihah, itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah, salafan ataupun khalafan. Salaf pun tidak berpegang seumpama tu, khalaf pun tidak berpegang seumpama tu. Jadi kita nak kejar qul huwallahu ahad dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Mukhalafah dan juga sifat wahdaniyah. Jadi kejap dah kita pegang mukhalafah pada zat, sifat, perbuatan. Mari lintasan pula. Nak kira mana boleh. Ini kerja syaitan dah ni, mai duk terlintas ni. Dan kalau terlintas, jadi cadang malam ni berhenti, malam ni pula pagi ni berhenti awal sikit lah. Pukul 9.30 tu ingat nak berhenti dah. Kepala hanyut sikit. Cek darah tinggi sikit. Daripada kemarin dia 3-4 hari dah. Jadi nak berhenti awal sikit lah. Ni berasa hanyut je. Cek darah tu tinggi sikit lah. Tinggi sikit. Seminggu dah kalau kira. Seminggu dah. Jadi ingat ke nak baca sekitab je lah hari ni. Baca sekitab. Dan kalau terlintas di hati kita, ni terlintas, ni iktirariyah ni. Dengan hak terlintas ni, kalau Allah tidak berjiring bertongkol dan tidak arak yang menumpang jiring, makna Allah ni tidak berbentuk dan tidak ada sifat baharu di Allah. Allah ni tidak besar, tidak kecil, tidak putih, tidak hitam, ni, dan tidak bertempat, tidak berjihad. Berjihad ni arak yang baharu ni, sifat yang baharu. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu arak belakang itu. Tak ada di Allah Ta'ala belakang ni. Tak ada. Allah tidak bertongkol dan Allah tidak ada sifat baharu di Allah. Kalau tak gitu, kalau makhluk senang, gitulah makhluknya. Tapi Allah tak gitu. Tidak bertongkol dan tidak ada arak, sifat baharu di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dah putih, hitam, cerah, gelap ke, besar, kecil ke, tak ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berjauh atas bawah pun tidak. Maka timbul lintasan di hati. Hak pegang kejap dah ni. Pegang mukhalafah kejap dah. Mari lintas. Maka semacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenar ni, Tuhan ni guana ni. Guana Tuhan ni. Dah tidak bertongkol, tidak ada sifat yang baharu di Allah. Macam mana Allah ni? Apa hukumnya? Maka hendaklah, yakni wajiblah kita tolak dalam hati ni. Demikian itu, demikian lintasan tu, wajib tolak segera. Jangan duk layang waktu. Dah nak tolak macam mana ni?
nak tolak dengan tidak tahu zat Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Tidak tahu zat Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ni terlintas ni. Hak itirariyah. Jangan kita hidup fikir pula. Tu pilihan kita tu Nabi larang. Hak Nabi suruh kita berfikir adalah tafakkaru fil khalqi. Tu hak Nabi suruh. Berfikirlah kamu fil khalqi ayil makhluk. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fil khaliq. Setengah riwayat wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir berkaitan dengan penjadi Allah taala. Jangan kamu fikir berkaitan dengan zat Allah. Tu dilarang. Fikir tu dilarang. Ni bukan fikir. Ni terlintas. Hak ni wajib tolak segera. Kalau pergi fikir pula, hak tu ikhtiariyah dah lah tu. Kenapa Nabi larang? Jangan berfikir berkaitan dengan Khaliq. Fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Kerana sesungguhnya tidak meliputi dengan Khaliq ni oleh fikiran kita nak fikir macam mana. Yang ada dalam fikiran kita adalah gambaran makhluk. Kita fikir hal makhluk pun tak selesai-selesai. Tak habis-habis. Duk fikir, duk kaji, duk fikir, duk kaji. Tubik semua hasil yang baru. Hak berkaitan dengan makhluk ni kan. Hak pengkaji sains-sains tu lah. Nah, dia duk fikir jadi Allah, baru jumpa satu benda. Tengok. Maknanya hak kita fikir kejadian Allah pun tak selesai. Lepas tu nak fikir hak Khaliq penjadi. Yang mana fikir kejadian Allah ni benda yang akli, boleh fikir dalam ni. Sebab dalam otak kita ni benda hak kita nampak ni, Ni kejadian Allah kita nampak belakang ni. Ni semua ada dalam ni. Kita pun fikirlah. Fikir kejadian Allah ni sebab apa? Kita melihat kejadian Allah, kita fikir kau ni. Tapi kalau kejadian Allah, makhluk Allah yang tak pernah kita tengok, syurga neraka, kita fikir syurga nikmat setara tu, tak tepat. Walaupun nikmat syurga tu ada atas dunia ni, gambaran dia. Nikmat makan dan minum, ada tak nikmat makan minum atas dunia? Ada? Tak. Macam-macam nikmat ada dunia ni ada di dalam syurga. Tapi kalau kita fikir serupa ke tak? Dah, takkan serupa. Walaupun syurga tu makhluk Allah, ada gambaran nikmat atas dunia, tapi kita tak pernah melihat dengan mata. Walaupun tu makhluk Allah, tak pernah melihat di mata, kita fikir pun tak capai juga. Ini zat Allah Ta'ala yang kita tak pernah melihat. Kita nak fikir dalam ni sebab tak ada dalam ni. Lepas tu tidak meliputi dengan Khaliq ni oleh fikiran kita. Lepas tu jangan pergi fikir, tu bukan terlintas. Tu ikhtiariyah, berdosa. Ikhtiariyah tu berdosa. Ni kadang-kadang hidup fikir. Fikir mana? Kita berdoa. Kita hadap kiblat doa ni langit. Tapi mata kita sunat tengok bawah. Jangan tengok langit ni doa selepas daripada doa selepas ada wuduk dan dia wajib kita tengok ke langit lah, tu disunatkan. Doa lain kita tengok bawah, tapi kiblat doanya ke langit. Masa kita berdoa, kita rasa Tuhan duduk mana? Kita rasa Tuhan duduk mana? Kita rasa Tuhan duduk bawah ke kita rasa Tuhan duduk atas? Kita rasa Tuhan duduk atas. Tuhan duduk atas tu. Dia pakai awal rasa dia. Atau lintasan ke ataupun dia mikir tu. Dah lah dia mikir tu salah dah. Dia ambil fikir yang salah dia ajar pula kat orang. Kita berdoa. Kiblat doa tu. Atas. Mana Tuhan? Tuhan di atas Gitu. Dia pergi fikir, lepas tu dia pun pegang Tuhan ikut fikiran dia. Dia ajar pula orang supaya berpegang macam fikiran dia. Itu kiblat doa. Kalau kiblat semayang pula, mana kiblat semayang? Kaabah. Tapi kita duduk pak kita tak nampak Kaabah. Macam mana orang semayang dalam Masjidil Haram nampak Kaabah? Yang mana Kaabah tu adalah kiblat kita ketika solat. Kita rasa macam mana? Kita bukan ngadap ke langit, kita ngadap ke Kaabah. Rasa macam mana? Rasa tak ada Tuhan situ?
Rasa? Tak rasa? Apa tak rasa? Dah kiblat sembahyang situ, Tuhan duduk situ, rasa duduk situ, Tuhan duduk situ. Tapi tak timbul pula gitu, timbulnya masa berdoa rasa Tuhan duduk atas. Situ tu Baitillah tu. Tahu tak Baitillah? Tahu Baitillah? Baitullah. Baitullah, Baitallah, Baitillah. Tengok tempat lah. Tahu tak Baitullah? Apa makna Baitullah? Apa makna Baitullah? Rumah Allah. Situlah Allah duduk. Dah Baitullah kan? Bagaimana? Tapi kenapa kita sebut Baitullah? Tak ada mikir apa-apa. Sebab solid pegang kita, Allah tidak bertempat. Itu yang sebut Baiti tu. Allah Ta'ala perintah kepada Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, antahhira baiti. Antahhira baiti lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud tu. Antahhira baiti, bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akan rumah aku. Tengok tu. Tuan kata rumah aku tu. Dah betul? Allah di situ. Tapi kenapa tak payah hura tu? Sebab tak ada orang pun duk terbayang Allah duduk dalam Kaabah. Sebab apa? Mungkin dia kata Kaabah tu kecil. Ada pun langit nu luah, arah nu besar, Allah duduk situ. Baru sesuai barangkali dia mikir. Ni oning ni bukan lintasan pok gini ni. Memang dia ikhtiariyah, dia berpegang gitu dah. Tu paroklah tu. Dia ajar pula kita masa berdoa ingat Tuhan rasa Tuhan di mana. Nak rasa-rasa. Kalau main nak lintasan, memang mari lintasan. Kita sujud dalam sembahyang lama sikit. Mari warna berasa. Mari berasa macam Tuhan mari je. Tuhan mari tu lintasan tu kena tolak tu bukan lintasan. Disuruh kita fikir no. Masa doa, rasa Tuhan di mana? Rasa Tuhan di atas. Tuhan di atas. Bahkan dia kata semua agama kalau tanya Tuhan di mana? Atas. Mana apa? Semua orang ni beranggapan selayaknya Tuhan di atas. Semua orang ni beranggapan selayaknya Tuhan di atas. Tanya orang agama apa pun, Tuhan di mana? Di atas. Mana mereka sendiri pun, orang kafir pun rasa selayaknya Tuhan di atas. Orang kafir rasa selayaknya Tuhan di atas. Tu dia kata comel tu. Kita pun gitu juga. Kita siapa? Ni pok yang terpesong ni. Nak pakai buhok kafir rasa Tuhan di atas. Memang orang kafir kata Tuhan di atas sebab orang kafir tu berbentuk. Tuhan kafir ni berbentuk. Ada Tuhan cerah, ada Tuhan gelap, ada Tuhan nur, ada Tuhan gitu kan. Orang kafir ni memang Tuhan mereka berjisim, berbentuk, memang bertempat bagi mereka. Apa kena-kena dengan kita pula? Jadi nak ambil orang kafir. Dia kata kalau ayat kau kafir Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah, orang kafir pun tak nak terima. Apa kena-kena kita? Memang orang kafir tak terima. Kalau kata Tuhan tidak di atas, Tuhan tidak di bawah, orang kafir terima ke tak? Kalau tanya kita, Tuhan Allah tu macam mana? Besar? Tidak. Kecil? Tidak. Putih? Tidak. Hitam? Tidak. Cerah? Tidak. Gelap? Tidak. Aku tak percaya Tuhan balas tu. Memang orang kafir gitu. Dan kita nak gitu ke? Ini ajaran terbuka sekarang ni. Orang-orang seumpama ni dapat tempat sekarang ni, boleh masuk TV apa semua ni. Ingat molek fitnah akhir zaman kau berat. Fitnah kena kau berat. Orang-orang hak akidah gining ni boleh masuk dalam TV dah sekarang. Dulu tak boleh masuk, sekarang boleh masuk dah. Kita duduk tengok TV, anak cucu keluarga kita duduk tengok TV. Beringat orang gining ni di sela-sela dia masuk ada masuk apa? Jarum dia panggil. Sela-sela dia masuk. Orang tak perasan dia masuk. Dia pakai rasa Tuhan di mana? Munasabahnya Tuhan di mana? Di atas ke di bawah? Munasabah tak Tuhan di bumi? Apa kena dengan bumi pula Tuhan? Dan kalau mu kata Tuhan tidak di langit, Tuhan di bumi, siapa pula pegang Tuhan di bumi? Kalau mu tak pegang Tuhan di langit, mu hina Tuhan, dia kata. Sebab apa? Sebab mu pegang Tuhan duduk di bumi, orang pijak Tuhan. Kata apa kena-ngena puak ni? Dah kalau tak pegang di langit, di mana Tuhan? Kita tidak menyabitkan Tuhan di mana-mana.
Kita ahli sunnah wal jamaah. Dok mu pegang Tuhan di bumi sebab mu kata Tuhan tak di langit. Tuhan di bumi ni hina Tuhan. Dalam jambang pun ada Tuhan, dia kata dalam disko pun ada Tuhan, dalam kelab malam pun ada Tuhan. Oh, hina Tuhan kalau mu kata Tuhan duduk di bumi. Siapa pula kata Tuhan duduk di bumi? Tapi main akalang. Kalau orang-orang kita yang tak kejap pegangan laku makan tu. Makan. Baik. Jadi dia boleh mari. Ni kita ni terlintas. Wajib kita tolong. Lepas tu bila kita serah kepada Allah, maka tak tahulah kita berkaitan dengan zat Allah. Dan lemah daripada mendapat. Lemah dia mendapat. Apa mendapat? Tahu Tuhan balas mana? Ada. Al-ajzu anil idrak. Lemah daripada mendapat di sini dengan makna tahu Tuhan kita balas mana? Tuhan kita pesen mana? Tahu. Lemah daripada tahu tu. Lemah daripada tahu itulah pendapat. Mana apa pendapat? Itulah pengetahuan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah kita daripada nak tahu Tuhan balas mana, itulah ilmu yang dituntut kepada kita. Selagi tergambar Tuhan gitu gini, tu salah. Gitu je. Ada ni. Lemah daripada tak tahulah tu zat Tuhan balas mana. Tu ilmu. Tu ilmu tu kita nak. Selagi mikir rasa Tuhan di atas, rasa Tuhan di depan, rasa Tuhan besar, rasa Tuhan cerah. Tu salah ni. Tu dak panggil ilmu lagi tu. Panggil ilmu lagi. Ilmunya mana? Tak tahu kita macam mana Tuhan, itu ilmu. Ada juga ni tak tahu tu dipanggil ilmu. Kita tahu baru panggil ilmu. Tak tahu Tuhan balas mana, itulah ilmu yang kita nak. Sebab selagi kita rasa tahu Tuhan tu balas mana, apa yang kita tahu? Yang kita tahu dalam kepala otak kita adalah rupa makhluk belaka. Jadi kita gambar Tuhan ni macam dalam kepala otak kita, Tuhan makhluk jadinya. Tadi makhluk pun ilmu tak ada semua dalam kepala otak kita. Jadi kalaulah kita masa lagi mendapat dengan kepala otak kita, Tuhan gitu-gitu. Gitu-gitu hak ada dalam kepala otak kita adalah gambaran makhluk belaka. Hak tu tambah lagi dah. Sebab apa? Dok serupa Tuhan dengan makhluk. Pandai tahu tak gapo dalam kepala otak kita ni? Gapo dalam kepala otak kita ni? Semuanya adalah gambaran makhluk. Kan gitu? Ni dalam kepala otak kita. Gambaran makhluk pun tak habis laginya. Tu makhluk atas dunia ni hak dapat ditengok ni. Hak tadi cerita makhluk di syurga, tu so cerita tu syurga tak tengok lagi. Tapi hak makhluk atas dunia ni hak untuk kaji-kaji ilmu sains tu, pun tahu kedian, tahu tambah tahu. Sebelum tu tak tahu. Hak benda makhluk atas dunia pun lemah lagi akal kita ni. Lepas tu nak mikir hak Tuhan kita tak pernah lihat. Sebab itulah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi ammati situ. Itu kata-kata yang warid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Tiap-tiap perkara yang tergambar di akal engkau, Allah menyalahi. Selesai. Ada mai lintas sang tu tolak dah. Mai lintas so dak. Dekat dak. Atas dak. Depan dak. Selesai. Allah tidak. Hak tergambar tidak, senang lalu dah. Sekarang kita dilarang gambarkan, fikirkan. Lintasan mari ni hak ittirariyah ni. Mari lintas je warna Tuhan dah. Sebab apa? Hak lintas ni makhluk. Dalam kepala otak kita makhluk. Habis kita. Lagi ke mana lagi? Pegangan kitanya mukhalafah. Fikir zat Tuhan jangan. Itu dilarang dalam agama. Mari terlitah bukan. Sebab apa terlitah daripada otak kita adalah makhluk belaka. Mana? Mudah je kan? Hak kita dilarang fikir. Tak suruh fikir. Mari terlintah, kita wajib tolak. Tak senang. Tak senang. Senang kan? Payah apa? Mikir zat Tuhan jangan. Tak sah. Mari terlitah bukan. Selesai. Tak. Nak fikir Tuhan atas arah, Tuhan atas langit, Tuhan belah atas, Tuhan
Tuhan duduk diam, Tuhan turun pula ke langit pertama, gerak diam pula Tuhan. Apa benda ni? Apa benda pun ini ada setengah-setengah bawa seumpama ni. Kita kena kejar untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Dan kalau kita boleh menyampaikan kepada yang lain, besar tu, besar tugas seumpama tu. Sebab ini nak menyelamatkan pegangan kita, nak menyelamatkan pegangan ummah dalam keadaan pegangan pun kucalana. Mari pula perkara-perkara yang menambahkan kerosakan dalam persoalan pegangan. Dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.